Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Untuk kisah kali ini adalah kisah daripada seorang penulis cerita seram di mana kisah ini berkenaan dengan pelaris. Pelaris adalah satu yang boleh dikatakan sejenis makhluk halus yang digunakan untuk membuatkan perniagaan maju, di mana pelaris-pelaris ni boleh dikatakan terdapat banyak jenis. Ada yang dikatakan diletakkan di pintu, ada yang diletakkan di masakan dan banyak lagi. Si penulis ini menceritakan bahawasanya ini adalah kisah berkenaan pengalaman dia sendiri, yang mana dia mengatakan pada zaman sekarang ni ramai sangat orang menggunakan pelaris di kedai-kedai makan. Cerita ni masih segar dalam ingatan dia, yang mana kisah ni dah berlaku agak lama, dan kisah ini berlaku sebaik saja mereka habis belajar di dalam gelanggang silat dan telah pun keluar bersama-sama anak-anak murid dia pergi ke kedai makan. Disebabkan masing-masing tengah lapar, mereka pun mengorder makanan mengikut selera masing-masing. Bila berhimpun begitu, mereka ada cerita masing-masing untuk diceritakan. So macam untuk mengelakkan ketidakselesaan kepada pelanggan lain, mereka pun bertindak untuk duduk jauh sedikit daripada pelanggan-pelanggan lain. Semasa sedang rancak bercerita, secara tiba-tiba seorang anak murid dia telah mencuit dia dan mengatakan, "Kak, tengok tu." Lalu si pencerita ni pun ataupun penulis kisah seram ni pun telah pun melihat ke arah yang ditunjukkan. Dan teka apa yang dilihat? Dia melihat satu lembaga sedang terkangkang duduk dengan air liur yang meleleh di atas satu belanga yang digunakan untuk memasak makanan ataupun menggoreng makanan. Selepas terlihat perkara tersebut, terkeluar satu perkataan daripada mulutnya, "Amboi mak, patut sedap." Kenapa perkara tersebut boleh dikatakan sangat normal pada waktu ini? Pelaris ni memang dikatakan digunakan untuk menyedapkan makanan dan menyebabkan juga orang melihat makanan-makanan di kedai tersebut kelihatan sedap. Itu daripada apa yang info-info yang aku pernah baca. Selepas melihat kejadian tersebut, dia telah pun meminta pendapat ataupun bertanya kepada anak-anak muridnya, "Hampa nak biak saja ke benda tu kat situ, ataupun hampa nak buat tak tahu je?" Masing-masing melemparkan satu senyuman ataupun istilah orang utara, sengih. Sengihan mereka itu boleh dikatakan bermaksud ada sesuatu di sebalik senyuman mereka tersebut. Boleh dikatakan semua anak muridnya pada waktu itu mempunyai satu kelebihan, iaitu jap mata mereka terbuka. Anak-anak muridnya bertanya kepada dia, "Tak apa kau kita buang benda ni? Nanti tak marah ke pemilik dia ataupun tuan kedai ni kan?" Lalu penulis ni pun berkata, "Tak apa, kita buat ni untuk kebaikan. Kesian pula untuk orang yang nanti kena ataupun yang dah kena." Selepas pada itu, salah seorang daripada anak murid ini telah bertindak untuk menarik benda yang berada ataupun yang kelihatan tadi. Namun gagal. Dan setelah pada itu, dia telah mengarahkan semua orang ataupun semua anak muridnya melakukan perkara yang sama. Kerana mungkin budak seorang tadi ni mungkin budak yang baru, dan mereka telah berjaya untuk menarik makhluk tersebut keluar daripada dapur tempat di mana dia berada sebentar tadi. Mereka berjaya untuk menyakiti makhluk tersebut dan telah menghalau keluar daripada kedai tersebut. Namun dia tidak mengetahui perkara ini secara detail, kerana dia pada ketika itu sedang fokus kepada tuan kedai yang memandang dengan satu pandangan yang agak marah kepada mereka dan agak pelik, di mana mereka memakai pakaian hitam je lah, baru balik daripada gelanggang silat kan. So macam pakaian hitam tu menyebabkan mereka kelihatan agak menyelah di situ. Tadi pun diceritakan kepada dia tentang macam mana mereka menyakiti dan mereka menghalau. Dan keesokan malamnya mereka pergi lagi ke kedai tersebut dan tengok orang tak ramai macam sebelum ni. Mereka pergi kedai tu
sebelum-sebelum ni ramai. So macam secara tiba-tiba macam tak ramai. Ada orang tapi tak seramai dahulu. Dia juga ada cerita sebab mereka pergi ke kedai tu adalah disebabkan kedai tu saja yang buka sampai 4 pagi, yang mana tak semua kedai yang boleh buka sampai waktu macam tu kecuali kedai-kedai mamak, dan kebanyakan kedai Melayu takkan sanggup ada yang buka sampai waktu sebegitu rupa. 2 hari lepas tu kedai tersebut tutup dan digantikan dengan tuan yang baru, yang mana dikatakan masih menggunakan pelaris namun agak advance, di mana ada juga gula-gula. Siapa yang tahu, tahulah apa gula-gula tu. Dan sebaik saja mereka melihat perkara tersebut, mereka tidak lagi datang ke kedai tersebut. Yelah, sebelum ni mereka dah tolong untuk halau benda tu, namun setelah diganti dengan tuan baru masih menggunakan perkara yang sama. So macam mereka bertindak, okeylah, tak apalah, tak payah lagi pergi kedai ni. Dia juga ada mengatakan jika seseorang tu dah masak sedap, tak payah nak gunakan pelaris untuk membuatkan orang terus datang ke kedai. Kerana dia mengatakan kalau masakan dah sedap, kalau hujung kampung pun orang akan cari. Kat situ dia nak menekankan bahawasanya penggunaan pelaris ni tak sepatutnya dilakukan, kerana lebih baik kita berselawat dan berzikir supaya Allah membuatkan makanan tersebut nampak menarik dan sedap untuk dimakan. Kerana itu adalah satu yang boleh dikatakan perkara yang dituntut dalam Islam sendiri. Okey, sampai sini je lah video aku untuk kali ni. Dan kalau korang berminat untuk dengar lagi cerita-cerita seram, jangan lupa untuk subscribe, share dan like video aku ni. Dan korang boleh terus support aku untuk kembangkan channel ni. Terima kasih kerana menonton video aku. Assalamualaikum. Bye-bye.